Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan kita pelbagai nikmat daripada dulu hingga sekarang. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, terlalu banyak. Jadi tuan-tuan sekalian, pada video kali ini saya nak kongsikan antara poin-poin penting ataupun to do action yang kita boleh perolehi daripada salah satu konsep satu topik dalam konsep magnet rezeki oleh Ustaz Nasrullah, yang mana tuan-tuan sekalian dalam subtopik landasan magnet rezeki, apa to do action, apa perkara-perkara penting yang kita boleh dapatkan dan kita boleh lakukan. Iaitu yang pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah kita perlu elak daripada berfikir negatif ataupun elakkan daripada tidak berfikir positif, kerana menurutnya pada saat ini rezeki kita akan ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu jadi orang yang bertakwa. Kerana ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Antara ayat-ayat terjemahannya adalah, barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia iaitu Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi tuan-tuan sekalian, yang kita perlu lakukan, to do action kita adalah kita perlu elakkan diri kita daripada berfikir negatif ataupun tidak berfikir positif. Dan kita perlu jadi orang yang bertakwa seperti mana disebut dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Itu pertama. Yang kedua adalah dia minta untuk kita mengambil iktibar pembelajaran daripada kisah-kisah para sahabat. Iaitu antaranya berkait dengan kisah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, seperti mana dalam buku Fikih Ekonomi tulisan Dr. Jaribah disebut, iaitu bagaimana Umar bin Khattab memiliki 70,000 properti yang sekitar dalam 160 juta rupiah, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan bagaimana kisah, dan juga kita tahu sahabat yang paling kaya, malah lebih kaya daripada Umar tadi. Umar tadi dah kaya kan. Bagaimana kisah kekayaan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, dan juga bukan itu saja, bagaimana kekayaan Uthman bin Affan radhiyallahu an. Walaupun dah meninggal lama, rekening ataupun bank account atas nama Uthman bin Affan masih ada di salah satu bank di Saudi Arabia dan masih lagi berkembang dan memberi bantuan kepada orang fakir miskin di Mekah dan Madinah. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi apa yang kita boleh dapat daripada kisah-kisah kekayaan para sahabat ini, tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu kerana keimanan mereka yang sudah sangat tinggi, menyebabkan mereka menyedekahkan seluruh hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum semua itu terjadi, tentunya mereka telah melakukan amalan-amalan dunia yang sangat bermanfaat bagi manusia sampai sekarang. Itu nombor 2, mengambil iktibar pembelajaran daripada kisah para sahabat. Kerana biasanya kalau kita sebut Islam, kena fokus sampai kita miskin. Kita sebut Islam, bila sebut Islam meninggalkan dunia, bila sebut Islam tak dapat bahagian di dunia dan sebagainya. Jadi kita ambil pembelajaran daripada kisah para sahabat tadi. Itu nombor 2. Ketiga, apa yang kita boleh pelajari adalah, apa to do action kita adalah, ni yang bagi saya memang kita selalu terlepas pandang, iaitu yang ketiga. Sesungguhnya semua orang layak untuk mendapat rezeki yang melimpah ruah daripada Allah SWT. Tapi tuan-tuan sekalian, kenapa ada orang yang dia tak dapat ataupun dia dapat sikit? Menurut apa to do action kita adalah, kerana orang yang tak dapat rezeki ini adalah kerana mereka sendiri yang menahan diri dia daripada datangnya rezeki ataupun datangnya seumpama air bah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sendiri yang membuat perisai yang kuat. Jadi to do action kita adalah perisai ini
itu seperti dosa. Diumpamakan seperti dosa. Perisai itu seperti dosa. Yang mana dosa ni, kita sebablah kita sangat sayang dengan dosa ni. Kerana kita seolah kita pegang erat dosa-dosa ini, dan kita seolah sangat mencintai dosa-dosa ini. Jadi sebabkan kita terus menerus memegang perisai ini, dan kita tidak sedari bahawa dosa itu ataupun perisai itulah yang menyebabkan menghalang rezeki datang dalam kehidupan kita. Jadi yang ketiga, to do action kita adalah cuba kita lepaskan dosa-dosa tersebut. Cuba kita pecahkan perisai itu dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah to do action kita ke arah magnet rezeki. Dan bila mana kita lepaskan dosa itu, pecahkan perisai itu, buang kecintaan kita terhadap dosa tersebut, kemudian insya-Allah bila mana perisai dosa itu sudah dibuang, dipecahkan, insya-Allah hujan lebat dari atas langit akan diturunkan untuk kalian, dan hujan itu berupa rezeki melimpah ruah untuk mereka yang mau bertaubat dan membuang perisai-perisainya. Jadi bila petik surah An-Nur ayat 12, dan dia, iaitu Allah SWT, memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi tuan-tuan sekalian, mari jom kita sama-sama kita buat perkara-perkara seperti mana to do action tadi. Yang pertama, elak daripada berfikir negatif dengan kita jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, ambil pengajaran daripada kisah para sahabat. Dan ketiga, kita buang perisai dosa kita, dengan cara kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, yang terakhir, bila mana kita berjalan, tentunya kita akan lihat ada duri, akan nampak benda yang berbahaya dan sebagainya. Tentu kita akan aware, ada paku dan sebagainya. Begitu juga kita berjalan untuk mendapat redha Allah, untuk jalan takwa ini, tentunya kita perlu menjaga panca indera kita, mata kita, mulut kita, telinga kita dan sebagainya. Dan bila kita jaga, insya-Allah, maka tuan-tuan sekalian, kita akan dapat lepaskan segala perisai-perisai dosa kita. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sekian saja itu 4 poin penting ataupun to do action yang kita boleh dapatkan daripada magnet rezeki dalam satu topik landasan magnet rezeki. InsyaAllah mari kita sama-sama ingat bahawa rezeki kita terbatas bukan kerana Allah tidak mahu rezeki kita. Bukan kerana Allah tidak mahu kasih rezeki kepada kita, tetapi kerana kita terlalu cinta pada dosa kita, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.